Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilma illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita berkumpul hari ini. Temu kita hari ini untuk sesi seterusnya, edisi ke-6 Forum Jumaat yang kita bawakan khas daripada My Pustaka. Apa tu orang kata apa? Sedar tak sedar, apa tu kita dah masuk siri ke-6 ataupun edisi ke-6 kita punya Forum Jumaat secara live yang kita bawakan. Daripada banyak topik yang kita bincangkan, kita mulakan dengan apa tu Forum Jumaat berkisar tentang kefahaman faraid. Kemudian kita pergi kepada perancangan apa tu harta dan macam kita belajar minggu lepas, kita huraikan berkenaan dengan hibah dan juga wasiat. Dan minggu ni insya-Allah kita akan teruskan lagi kita punya Forum Jumaat kita. Kita nak berbincang tentang topik kita bahana tanah orang mati. So lagi kita nak huraikan kenapa kita kata bahana tanah orang mati ni, apa maksud dia. Nanti kita akan huraikan lanjutlah. Okey, tapi sebelum kita mula, suka saya nak jemput kepada tuan-tuan perempuan yang menonton betul sesi kita pada hari ini ataupun bakal menonton. Saya nak galakkan apa tu mula minta tuan-tuan perempuan like, share, hantar komen dan juga apa tu boleh share kepada ramai lagi rakan-rakan, ahli keluarga, kawan-kawan semua, jiran-jiran pun. Share kepada ramai-ramai kerana apa yang kita nak kongsikan hari ini satu topik yang sangat penting, satu topik yang apa tu kita mungkin sedar tak sedar berlaku di kalangan kita, ataupun orang kata apa, kita sebenarnya kita sendiri merasai ataupun melalui pengalaman-pengalaman itu. Kita nak lebih ramai orang kat luar sana tu yang sedar, yang tahu yang rupanya kita ada satu masalah. Bila sebab kita kata bahana tanah orang mati ni, so kita nak huraikan apa masalah dengan kita kata tanah orang mati ni, apa masalahnya, apa bahananya tu apa. So kita nak huraikan ini. So saya minta sekali lagi share, minta like dan apa tu komen, share ramai-ramai, share kepada semua orang yang kita kenal, insyaAllah, supaya banyak lagi yang dapat apa tu kita dapat kongsikan ilmu ni kepada orang ramai kat sana. Okey. Dan saya juga galakkan kepada penunding-penunding My Pustaka yang menonton pada hari ini, apa tu kita dah belajar set up page FB apa tu sendiri semua. So buat watch party. Buat watch party Forum Jumaat ni di FB page masing-masing, supaya lebih ramai yang kita dapat tonton kita punya live, dan juga kalau ada apa-apa persoalan daripada mereka, dia orang dapat tanya direct kepada anda sendiri. So anda boleh entertain mereka, jawab soalan-soalan yang ditanya tu sendiri. Okey, apa tu kita punya forum pada hari ni kita buat secara ringkas. Kita nak apa tu pergi direct, kita nak direct kepada soalan kita pada hari ni dengan topik kita tu. Dan untuk hari ni kalau ada persoalan boleh tinggalkan di ruangan komen. Apa tu insya-Allah kita punya kita akan jawab di akhir sesi. Kalau ada masa yang apa tu tersisa, kita akan jawab soalan secara terus. Dan kalau tak boleh jawab pun, kita akan jawab apa tu pegawai-pegawai kita di My Pustaka akan cuba jawab soalan-soalan tuan-tuan perempuan lah. Tinggalkan di ruang komen je, kita akan cuba jawab lepas ni. Okey. Kita punya selain tu ada lagi saya apa tu, kalau ada yang berminat nak nota perancangan legasi, nota apa tu orang kata apa, nak inut apa pengurusan pustaka semua ni, boleh juga tinggalkan, type di ruangan komen saya nak nota. Lepas ni kami punya pegawai akan berhubung dengan tuan-tuan perempuan untuk apa tu bagi nota-nota tu. Tak payah, tak ada pembayaran ke apa ke, percuma je. Cuma tinggalkan komen di ruangan komen saya nak nota. Dan nanti apa tu pegawai kami akan berhubung dengan tuan-tuan perempuan. Okey, baik, kita dah pukul 11. Saya nak
jemputlah ahli panel kita pada hari ini, Tuan Kamarul Azman untuk bersama dengan kita sesi live. Silakan Tuan Kamarul. Okey. Assalamualaikum Tuan Kamarul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, baik. Sebelum kita mulalah Tuan Kamarul, macam biasalah, walaupun kita setiap minggu kita bersama, tapi saya nak masih lagi saya nak kongsikan jugalah, orang kata apa, kepada orang ramai kat luar sana, serba sedikitlah tentang siapa Tuan Kamarul ahli panel kita pada hari inilah. Mungkin yang tak pernah menonton sebelum ni tiba-tiba dapat jemputan nak menonton, tak kenal siapa ni nak bercakap ni. So saya kenalkan sikit. Tuan Kamarul Azman merupakan CEO lah, CEO My Pustaka. Ini guru besar saya di My Pustaka ni, banyak yang saya belajar. Pemegang tauliah mengajar daripada Jabatan Mufti Negeri Sembilan, Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Dah banyak merata-rata tempat pergi buat taklimat, berceramah, buat forum, seminar semua. Pernah juga dijemput ke orang kata apa, di saluran-saluran TV ke radio, pernah dijemput untuk bagi mengulas, bagi pendapat berkenaan dengan perancangan harta dan juga pengurusan pustaka lah. Ini orang yang dah banyak pengalaman dalam bidang ni, orang yang tepat untuk kita tanyakan soalan-soalan kalau kita ada permasalahan dan juga tip-tip berkenaan dengan perancangan harta dan juga pengurusan pustaka. Okey. Tuan Kamarul, hari ini minggu lepas kita dah bincang berkenaan dengan faraid, kita dah bincang berkenaan dengan perancangan harta, apa tu hibah, apa tu wasiat, kita dah sebelum ni kita dah bincang dah. Kalau yang tengok hari ni tak pernah tengok sebelum ni, boleh pergi ke kita punya laman YouTube kita, My Pustaka Official, boleh tengok dalam tu kita dah ada upload kan, ataupun pergi ke FB page kita mypustaka.info, kat situ pun ada, boleh tengok. Kalau ada yang sebelum terlepas tak pernah tengok, boleh tengok. Okey. Tapi hari ni Tuan Kamarul, kita nak bincang berkenaan dengan topik kita, bahana tanah orang mati. Tanah orang mati. Okey, bagus. Tanah orang mati lah. Kita duk sebelum ni kita duk fikir yang topik minggu lepas kita bincang pasal orang yang hidup, dia kena merancang buat perancangan harta dia. Tapi kita nak sembang hari ni pasal orang yang dah mati. So orang yang dah mati ni macam mana pula dia nak merancang? Kalau dah mati nak merancang macam mana kan? So macam mana nak buat tu? So hari ni kita nak tahulah, dan bila kita kata bahana tanah orang mati ni, apa yang kita nak masukkan, itu yang kita nak bincang hari ni lah tuan. So tak apa ni banyak tu panjang, kita mulalah terus sesi kita, forum kita hari ni. Saya nak tanyakan soalan yang pertama saya lah kepada Tuan Kamarul. Okey tuan, bila kita katakan hari ni kita pilih topik kita, tajuk kita hari ni bahana tanah orang mati. Okey, bahana tanah orang mati. Bahana tanah orang mati ni, bila kita kata bahana tanah orang mati ni, bagi tuan sendiri, orang yang dah berpengalaman dalam bidang pengurusan pustaka ni, apa yang tuan boleh jelaskan dengan tajuk kita pada hari ni? Silakan tuan. Okey. Boleh tak? Kejap Okey, tahu. Jadi pada dasarnya kenapa kita pilih topik ini? Ini merupakan topik yang besar, masalah yang besar. Kenapa saya kata masalah yang besar? Ia masalah besar sebab kalau ikut statistiknya, dianggarkan ada lebih 1 juta geran tanah, di mana dalam geran tanah tadi masih ada nama orang mati. Okey, sangat penting kita ada nama orang mati. Kenapa berlaku ada nama orang mati ni? Ia berlaku sebab apabila pemilik itu meninggal dunia, okey, proses urus pusaka tidak dijalankan sehingga selesai. Sebab bila meninggal dunia, waris-waris kepada pemilik harta tadi, semua waris faraid untuk orang Islam, perlulah terlibat
dalam membuat pengurusan harta pusaka supaya nama-nama orang meninggal tadi dapat dikeluarkan. Untuk keluarkan nama dari dalam geran, nama orang mati ni, perlu ada dapat surat apa dinamakan surat perintah pembahagian. Sama ada dari pejabat pusaka kecil ataupun dari Mahkamah Tinggi. Ini yang jarang-jarang berlaku ataupun tidak dapat berlaku sebab proses itu tidak dijalankan sehingga selesai. Jadi jika proses itu belum selesai, maka nama orang mati tadi masih ada dalam geran. Itu bahaya ya. Sebab selagi dalam geran ini ada nama orang mati, maka tanah tadi tidak boleh diurus niagakan, tak boleh dijual, tidak boleh ditukar milik, tidak boleh digunakan untuk dalam sebarang perjanjian kerjasama dengan pekra ke dengan sesiapa ke nak tanam cili ke, tak boleh, sebab nama dalam itu adalah nama orang yang dah tak wujud, dah mati. Dan inilah yang ramai orang perlu tahu. Tetapi apa yang berlaku, ramai orang ambil mudah. Sebab apa? Berbanding dengan harta tunai. Contohnya arwah itu meninggal dunia, ada tunai. Orang cepat ambil, nak uruskan. Sebab apa? Kalau beku dalam bank, beku dalam ASB, beku dalam unit trust, dia tak lebih guna. Jadi nak tak nak, mereka akan berusaha sedaya upaya untuk keluarkan duit tu supaya mereka dapat guna. Tetapi berbeza dengan tanah, walaupun tanah tadi masih nama orang mati, ada rumah di atas tu, orang yang hidup ni masih boleh duduk dalam rumah tu walaupun nama tadi nama tok nenek yang meninggal dunia dulu. Begitu juga kalau tanah itu ada hasil, ada kebun durian, ada sawit dan sebagainya, namun orang tu dah mati, tak kisah. Tetapi hasilnya tetap ada. Bukan bermakna tanah itu nama orang mati, pokok sawit dah tak tumbuh dah, tak ada. Masih dapat dikeluarkan. Itu menyebabkan berbeza. Selalunya waris, keperhatian waris kepada pusaka ni berbeza. Kalau arwah ni ada meninggalkan duit, itu benda yang dia orang buat cepat-cepat. Keluarkan duit, pandai buat urus pusaka dan sebagainya untuk keluarkan. Tetapi untuk tanah, mereka buat donor je. Sebab apa? Tak apalah, kita dah setuju dah nak bagi segini. Tapi nama masih nama tok mereka. Lepas tu jatuh lagi, dia main cakap mulut saja. Membagi-bagikan hak tanpa melibatkan proses menukar nama ataupun apa dinamakan turun milik. Inilah yang menyebabkan berlaku banyak masalah dan ia akan menjadi lebih rumit dan akan menyebabkan ekonomi masyarakat keseluruhannya bermasalah. Sebab apa? Bila kita ada tanah, tapi tanah itu kita tak boleh berurus niaga, jadi kita tidak dapat mendapat manfaat maksimal daripada tanah yang kita punyai. Kita bukan punyai, kita mewarisi, tetapi nama lagi ada nama orang nanti. Itu sebabnya saya usulkan topik ini, sebab di luar sana masih ramai lagi yang orang belum tahu, orang tak nampak kepentingan untuk menguruskan pusaka yang melibatkan tanah. Bila saya kata tanah ni, termasuklah tanah kebun, rumah yang di mana di atasnya tanah yang mana atasnya ada rumah, dan begitu juga rumah pangsa, apartmen dan sebagainya. Semua ini adalah harta-harta yang bergeran dan semua ini perlu diuruskan supaya nama orang mati tadi keluar, digantikan dengan nama orang hidup. Jadi diharap dengan kefahaman nanti dan apabila kita nampak bahayanya, pentingnya untuk mengurus tanah ini sehinggalah nama orang mati keluar, harap akan berlaku perubahan minda, di mana masyarakat di luar sana memerdekakan hati masing-masing, memerdekakan minda masing-masing daripada budaya lama. Budaya tidak ambil peduli tentang proses urus pusaka, terutama sekali yang melibatkan tanah. Okey, itu saja. Okey, baik. Terima kasih Tuan Kamarul. Betul-betul kenapa hari ni kita nak pilih topik kita hari ni bahana tanah orang mati ni. Sebab banyak sangat sebenarnya. Kalau kita tengok di media sosial, berita-berita
banyak selalu jadi headline betul berkenaan dengan tanah-tanah ni, tebiar ni. Dan selalu kita selalu dengar orang apa kata harta ataupun terbeku yang berbilion-bilion apa tu harta dia, tapi orang kurang highlight kan ada sejuta geran yang masih lagi nama orang mati. Orang kata apa? Kita sebenarnya kalau ikutkan sebolehnya bila orang meninggal dunia ni kita dah tak nak nama-nama tu ada dalam geran. Kita nak tukarkan kepada yang masih hidup. Itu maksudnya selesai lah urusan dia kat dunia ni. Tapi masih banyak lagi yang sebenarnya tak geran-geran lama yang berpuluh-puluh tahun tapi masih lagi atas nama arwah. So sebab itulah kita pilih, sebab ada sebab dia ada kesan-kesan dia yang apa tu disebabkan oleh orang kata apa, tak ada pengurusan yang dibuat untuk turun milik ni. So hari ni lepas ni kita nak bincang lebih dalam lagi apa kesan-kesan tu, apa impact dia kepada harta-harta yang tak diuruskan ni. Tapi sebelum tu tuan, soalan seterusnya saya ni sebelum kita pergi ke apa tu inti kita punya soalan hari ni berkenaan impact, bahana tu semua tu, saya nak tanya tuan sebagai orang yang berpengalaman dalam bidang perancangan harta pengurusan pusaka, mungkin soalan ni pun saya pernah tanya dalam forum sebelum ni, tapi mungkin ada hari ni yang join kita tapi tak pernah dengar berkenaan ni. Ada satu kadang tu ada orang yang kat luar sana yang tak tahu dia ataupun tak pernah dengar, tak pernah dapat maklumat-maklumat yang sebenarnya bila seseorang meninggal dunia, dia punya pusaka tu perlu diuruskan. Ada satu proses yang kita namakan urus pusaka. Ada yang bagi mereka, dia orang faham kalau meninggal dunia, bawa geran tu ke pejabat tanah, boleh terus tukar nama. Dia terus dapat kepada waris-waris ni. So mungkin ada yang salah faham ataupun kekurangan maklumat yang menyebabkan orang ni, orang kat luar sana ni dia tak tahu pasal tu. So hari ni saya nak minta tuan kongsikan sedikit lah. Sebenarnya bila seorang meninggal dunia tu, kita selalu sebut ada proses dia, ada apa benda yang perlu dibuat lah. So realitinya kat luar sana tu sebenarnya apa tu bila meninggal dunia ni, apa yang kita kena buat sebenarnya, apa yang proses-proses dia sebenarnya. Dia bukan yang kita duk kata ada proses-proses dia tu. Apa, minta tuan kongsikan sikit lah kepada orang. Silakan tuan. Sebenarnya, bila meninggal dunia memanglah ada proses urus pusaka. Prosesnya tak rumit sangat. Kita tak tahu, tak pernah buat, memang akan rasa susah. Itu pertama. Keduanya, ia akan menjadi lebih susah kalau kita tangguh-tangguhkan. Contoh, sebenarnya kalau seorang itu meninggal, nak urus pusaka, salah seorang waris mulakan proses, dapatkan persetujuan waris-waris faraid ketika itu. Masa itu contohnya yang warisnya adalah anak-anak, isteri, mak ayah lah ada lagi. Itu je. Tak susah. Tetapi yang selalu yang menjadi masalah tu saja dilewat-lewatkan, tak pasal-pasal waris asal meninggal dunia. Maka adalah waris berlapis. Dilewatkan lagi, yang waris berlapis kedua tadi dah menjadi waris berlapis ketiga. Bila dah menjadi macam tu, dia akan menjadi rumit. Jadi itulah yang kebanyakan kes yang saya lihat datang kepada saya adalah kes-kes yang telah ditangguh-tangguhkan sehingga kan waris-waris yang berhak kepada harta tersebut ramai. Mungkin pada mulanya waris yang berhak hanya 4 orang, tapi sebab ditangguh-tangguhkan maka waris yang berhak ataupun waris yang boleh mengambil keputusan untuk bagaimanakah untuk membahagikan harta tersebut bertambah ramai, dan kadang mereka saling tidak kenal mengenali ataupun kadang-kadang mereka ni bermusuh-musuhan. Contoh orang yang berpoligami, isteri pertama, isteri kedua tak ngam, anak isteri pertama, anak isteri kedua pun tak ngam. Ini kadang-kadang dia ada syak sangka, jadi sangat sukar untuk bermuafakat. Sebab untuk urus pusaka ni memerlukan kerjasama dan muafakat ke semua waris-waris faraid. Waris faraid ini untuk orang Islam. Itu yang menyebabkan kadang-kadang proses ini tidak berlaku. Bila orang tanya proses tu susah ke? Tak susah. Tetapi contoh kita memang tak pernah buat. Nak buat memanglah terlanggar dinding sana. Jadi nasihat saya, jangan cuba buat sendiri, orang yang biasa buat. Okey. Dan kos urus pusaka ini juga melibatkan kos, tidak percuma. Jadi apabila melibatkan kos,
Sebenarnya tak mahal pun. Dia akan jadi mahal kalau ada dilewat-lewatkan menjadi rumit. Dan tidak ada peruntukan yang disediakan oleh tuan punya asal yang dah meninggal dunia tadi nak harapkan waris untuk keluar duit. Contohnya waris ada 7 orang. Salah seorang kena keluar duit. Kalau nak suruh ke semua 7 orang keluar duit pun kadang-kadang ada macam-macam masalah. Ada orang nak keluar duit pun takut kalau dia keluar duit dia rugi. Jadi akhirnya tak dapat pemuafakatan bukannya untuk urus. Masing-masing nak duit, nak dapat harta tapi masing-masing tidak dapat muafakat. Siapa nak keluarkan duit? Macam mana nak berkongsi kos untuk mengurus pusaka. Ini yang kadang menjadi masalah. Dan akhirnya tertangguh dia akan menjadi lebih rumit. Sebab apa? Struktur faraid ni bertambah ramai dan kosnya bertambah tinggi. Okey. Jadi itulah pertama, selalunya yang susah nak mula ni adalah ada 2 faktor. Faktor pertama adalah waris-waris yang berhak pada harta pusaka ini tidak faham konsep faraid. Tidak faham konsep di mana dalam faraid itu ada komponen yang ataupun konsep dinamakan al-taharus, pemufakatan waris-waris faraid. Boleh berbincang macam mana nak bagi. Pertama. Keduanya ada prosesnya. Kadang-kadang orang tak tahu proses, dia pun bekerja pergi ke mahkamah syariah untuk dapatkan CJ faraid. Dalam CJ faraid tu dia kata dah jatuh hukum. Dia kata sekarang harta ni dah jatuh kepada 7 orang. Sekian-sekian bahagian. Itu tidak. CJ faraid hanya untuk mengenal pasti siapakah waris faraid dan berapakah bahagian mereka. Dia tidak dapat membantu untuk memindah milik ataupun menurun milik harta tersebut. Tidak boleh digunakan untuk tukar nama, keluarkan nama arwah dan masukkan nama si mati. Tidak berlaku. Jadi bila tidak ada kefahaman itu, maka proses kadang-kadang tidak berlaku ataupun berlaku dengan salah, di mana seorang bawa permohonan, lepas tu bila datang bicara semua wari-wari datang, bila hari bicara tak semua orang datang, postpone. Lepas tu sekali lagi datang, baru nak bincang siapa dapat, siapa bahagian masing-masing, gaduh pun tak jadi. Itulah yang selalu berlaku sebab nak mula tu payah bila tidak ada panduan, tidak ada bimbingan, menyebabkan proses permulaan itu terganggu. Dan di kalangan wari-wari mula bila tidak ada kefahaman, maka timbullah berbagai andaian mengatakan seorang ni tamak, seorang ni memandai-mandai, seorang ni nak lebih, menyebabkan akhirnya mereka tidak sampai ke satu kata putus, cara untuk membahagi-bahagikan, cara untuk memulakan. Yang penting 3 perkara. Siapa nak jadi pemohon? Okey. Kalau contohnya ada nak jadi pemegang kuasa, siapa nak jadi pemegang kuasa? Dan akhirnya siapa akan dapat harta tersebut? Jadi kalau 3 perkara ini tidak dapat diputuskan, maka proses urus pusaka ini tidak akan berlaku. Dan bila proses tidak berlaku dan dilewat-lewatkan, maka ia akan menjadi lebih rumit. Bila ia menjadi lebih rumit, dia akan memerlukan kos yang lebih tinggi untuk diselesaikan. Itu sebabnya banyak kes-kes yang sampai kepada saya, akhirnya saya kata memang ini susah untuk diuruskan. Anda mana tak susah? Harta ini adalah suku Eka, milik asal tok moyang ni meninggal tahun 72. Waris ada 124 orang. Dan orang sibuk nak menyelesaikan. Saya kata, ini kes ni tak banyak yang boleh buat. Dan dia tanya saya balik, tuan, apa yang saya boleh buat? Saya kata satu je, kita ambil kes ni sebagai pengajaran. Jadi pastikan kalau kita ada harta-harta lain, jangan sampai jadi macam itu. Okey, nanti kita belajar macam mana kita nak mengelakkan harta kita yang ada sekarang ni atas nama kita, kalau kita mati tadi tak menjadi sebagai harta-harta yang dalam statistik tadi, yang tidak dapat diuruskan, di mana masih lagi nama milik orang mati. Okey, baik. Terima kasih tuan. Itu orang kata huraiannya. Bila sebenarnya bila kita seseorang tu meninggal dunia, apa harta yang ditinggalkan, pusaka-pusaka yang ditinggalkan, ada proses-prosesnya yang perlu diuruskan. Dan proses itu bukan sekadar, kalau teori ni kita dengar mudah sebenarnya. Pergi pejabat tanah, buat permohonan, buat bicara pusaka, dah dapat perintah keluar, lepas tu boleh tentukan nama. Dia teorinya dengar mudah, tapi sebenarnya praktikalnya
ada isu-isu lain, ada pemufakatan yang perlu dibuat, pelantikan pentadbir lah apa semua, dan itu sebenarnya proses-proses yang menyebabkan kesukaran, yang boleh menyebabkan lambatnya proses itu selesai, ataupun sampai kadang macam Tuan Kamaru kata tadi, kalau dah lama sampai waris bertingkat-tingkat dia punya faraidnya semua dah ramai, boleh sampai tahap tak boleh nak diuruskan, susah nak diuruskan. Lepas tu, dan satu lagi kena tahu, tuan-tuan perempuan kat luar sana kena tahu, urus pusaka ada kos. Dia bukan datang free, dia ada kos yang perlu dikeluarkan untuk buat pengurusan pusaka. Okay, baik, terima kasih Tuan Kamarul. Ni banyak soalan dah mula masuk di ruang komen. Kita cuba jawab di ujung nanti insya-Allah. Okey. Sebelum saya teruskan ke soalan kita yang soalan utama pada hari inilah. Sekali lagi saya ulangkan kepada tuan-tuan dan puan yang menonton pada hari ini, yang bersama dengan kita pada hari ini, minta share kepada ramai lagi orang kat luar sana, sebab apa yang kita nak kongsikan ni saya percaya insya-Allah boleh bagi manfaat, boleh bagi kebaikan kepada lebih ramai lagi orang ramai kat luar sana kalau mereka tahu, dan insya-Allah boleh membantu menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin terpendam di hati mereka selama ni, tak diluahkan. Rupanya ada masalah, tapi bila dia orang bersama kita hari ni, dia orang tahu sikit sebanyak, dia orang dapat jalan macam mana nak apa yang perlu dibuat dengan masalah mereka, dan kalau tak tahu pun kurang-kurangnya mereka tahu di mana mereka nak rujuk untuk dapatkan penyelesaian masalah mereka. Okey. Dan kepada yang dah share, saya ucapkan terima kasih kepada anda semua. Seterusnya tuan, saya nak pergi kepada inti persoalan kita pada hari ini lah. Persoalan utama kita pada hari ini lah. Kita nak minta tuan jelaskan secara panjang lebar lah, secara detail, sebab kita nak orang kat luar sana tu betul-betul faham, betul-betul tahu tentang masalah ni. Kita tadi tuan dah terangkan secara ringkas kenapa kita pilih tajuk kita Bahana Tanah Orang Mati pada hari ini. Okey. So, bila kita kata bahana ni, maksudnya dia ada masalah lah, dia ada isu, ada kesan daripada tanah orang mati ni. So, soalan saya yang paling utama saya hari ni nak tanya hari ni, minta tuan terangkan kepada orang ramai, apa sebenarnya masalah atau impact yang berlaku bila kita cakap tanah orang mati ataupun tanah pusaka yang kita biarkan, yang terbeku, yang tak diuruskan. Apa masalah utama dia yang mungkin orang kat luar sana tak jelas ataupun tak tahu. So tak diambil kisah, tak diambil peduli, tak diambil berat sangat. Tapi sebenarnya mungkin ada masalah yang sebenarnya besar yang boleh menyusahkan, yang boleh membuatkan mudarat kepada bukan setakat mereka saja, tapi mungkin lebih besar lagi impact dia. Minta tuan jelaskan sikitlah apa kesan dia dalam kegagalan pengurusan pusaka. Silakan tuan. Okey, pertama kita lihat dalam bentuk harta. Okey, hartanah. Hartanah ni adalah satu benda yang kita boleh bangunkan, benda yang boleh mendatangkan hasil, jadi tanah contoh. Kalau contohnya tanah itu nak dibuat dicagarkan pada bank, siapa kena pergi ke bank? Pemilik harta. Tetapi kalau pemilik harta dah mati, siapa yang pergi bank? Tak ada siapa. Jadi boleh tak dicagarkan untuk mendapatkan pinjaman? Tak boleh. Begitu juga contohnya tanah. Kalau tanah itu nak buat projek kerjasama dengan FEKRA, nak tanam pokok dan sebagainya, siapa yang kena pergi jumpa FEKRA dan juga tanda tangan perjanjian? Pemilik harta. Tapi kalau pemilik harta dah mati, macam mana? Kan? Jadi itu idenya, intipati dia. Kenapa kita nak biarkan harta itu nama orang mati? Bila masih nama orang mati, siapa nak wakilkan untuk berurus niaga ketika untuk tanah tersebut? Jadi itu sebabnya apabila tanah tadi tidak diturun milikkan kepada orang hidup, diwariskan kepada orang hidup, maka tanah itu tadi sukar untuk diusahakan. Sebab apa? Nak buat perbincangan dengan bank tidak boleh, nak jual tak boleh, nak sewakan sebenarnya pun tidak boleh. Sebab pemiliknya tak ada. Tidak ada siapa yang mempunyai kuasa untuk mewakili urus niaga tanah tersebut. Sebab pemiliknya dah meninggal. Sama juga macam kereta. Okey?
kereta sebenarnya kalau dah mati, kalau nak buat road tax, kena pemiliknya pergi. Kan? Tetapi kalau pemiliknya dah mati, siapa nak pergi baru road tax? Itu sebabnya kalau kereta pun sama. Selepas pemilik harta meninggal dunia, JPJ membenarkan waris-waris beri cukai jalan, beri insurans kenderaan untuk 6 bulan selama 3 tahun. Lepas 3 tahun kalau tak diputuskan siapa nak dapat kereta tadi, JPJ tak benarkan tukar perbaharui cukai jalan. Jadi samalah dalam hartanah. Jadi harta itu tidak dapat diusahakan sebab pemilik tadi tak ada. Tidak boleh hadir kepada majlis tanda tangan dan sebagainya. Dalam kata lain, hak pemilikan itu tergantung. Jadi kalau harta itu mempunyai potensi, ia tidak dapat capai potensinya sebab tidak dapat dilakukan urus niaga. Ini yang berlaku dalam harta-harta milik orang Islam. Kebanyakannya dalam bentuk nama arwah. Bila nama arwah, potensi tanah-tanah tersebut tidak dapat dimaksimalkan. Sebab kegagalan kita untuk menguruskan harta-harta tersebut supaya nama-nama si mati keluar digantikan dengan nama orang hidup yang boleh mengusahakan tanah tadi, yang boleh membuat sesuatu pada tanah tadi untuk memaksimalkan hasilnya. Okey. Satu lagi, bila ia berlaku, ia dilewat-lewatkan. Macam saya kata tadi, kebanyakan kenapa dilewatkan, orang beranggapan tak apalah nama tu pun tak kisahlah. Janji hasil boleh dapat, janji durian boleh kutip. Rumah ni nama arwah ayah tak apalah, janji boleh duduk. Elektrik masih masuk, air boleh masuk, boleh pasang astro, tak ada masalah. Jadi orang biarkan. Tetapi mereka lupa, selagi mereka tidak uruskan, pemiliknya adalah si mati. Dan apabila ditangguh-tangguhkan di kalangan waris-waris akan mati, dia akan menjadi lebih rumit untuk diuruskan kemudian. Itu tak berapa sangat. Tetapi ini sebenarnya masalah yang paling besar. Masalah yang paling besar adalah apabila kita biarkan harta itu masih nama orang mati. Yang hidup ni mempunyai risiko termakan harta haram. Macam mana? Contoh. Seorang suami meninggal dunia, meninggalkan satu rumah. Ketika dia meninggal dunia, ada mak ayah dan juga isteri dan anak-anak. Bila meninggal dunia, pada dasarnya rumah-rumah tadi dimiliki oleh waris-waris faraid tadi. Tetapi tidak diuruskan, tidak dibincangkan siapa punya hak. Jadi si isteri pun duduk saja. Di mana di dalam itu ada hak pak mertuanya 1/6, mak mertuanya 1/6. Tak pernah dibincangkan untuk mendapatkan hak sebagainya, dia duduk saja. Pak dan mak dia meninggal dunia, jatuh pada adik-beradik arwah. Pun mereka beranggapan mereka ada hak rumah tadi. Mereka berbunyi, akunya Kak Ipar tu duduk atas tanah, aku ada hak. Jadi bila itu berlaku, secara tak langsungnya si isteri tadi duduk di atas tanah yang dimiliki oleh waris-waris lain yang tidak redha yang dia duduk situ. Itu rumah. Begitu juga kalau duit KBS pun sama. Begitu juga kalau tanah kebun. Tanah kebun tu ada hasil sawit. Hasil sawit tu, selalu rumah orang tak peduli sangat. Ini kalau tanah yang ada hasil. Mereka akan mengatakan, ini hak kami, ini hak kami. Tetapi masih nama arwah. Jadi kadang-kadang tak jelas pun siapa punya hak, berapa banyak hak. Ini selalu berlaku tanah bendang, kelapa sawit, kebun durian. Masih nama Tok yang meninggal tahun 80-an. Dia ada anak 5 orang. Bila meninggal dunia, salah seorang anak jatuh pada waris-warisnya. Jadi kalau dikirakan hak kepada contohnya kebun durian tadi, mungkin ada 26-28 orang, masing-masing ada hak masing-masing. Tetapi yang duk jenguk kebun durian tadi mungkin seorang dua orang sepupu ni. Lepas tu bila musim durian, dia orang pun ambil durian, pergi tepi jalan, jual. Lepas tu dia pun selfie dekat Instagram dia, Facebook dia, alhamdulillah hari ni dapat jual 1 lori. Dapatlah hasil 8,000. Sepupu-sepupu dia lain yang duduk kat Kuala Lumpur, duduk kat Penang dan sebagainya, lihat. Yang dia tahu mereka juga ada hak dan mereka berbunyi, wah sepupu aku sonok aja. Turun durian, duduk tepi jalan jual. Lepas tu, aku ada hak ni. Mana hak aku? Bila dia sebut saja yang sepupu dia tadi menjual durian tadi,
pada dasarnya berdosa sebab termakan harta haram. Jadi itu risikonya. Selagi harta itu nama arwah, hasilnya dimiliki oleh semua wali-wali faraid. Dan apabila pembahagian hasil itu tidak dibuat dengan cara betul, dan ada orang yang mempunyai hak yang tak dapat hak itu tidak redha sebab dia tidak dapat hak itu, maka orang yang mengambil hak tadi sebenarnya memakan harta haram. Ini yang kita nak cuba elakkan. Ini sebenarnya realiti. Berapa banyak tanah kebun sawit, kebun durian, getah, bendang yang masih nama arwah diusahakan oleh seorang, dua orang waris, tetapi hasilnya tidak dibahagikan mengikut hak masing-masing. Kalau semua itu tak apa. Tetapi kalau di antara mereka mengatakan mereka ada hak dan tidak redha hasil itu dibahagikan sebegitu, maka orang yang mengambil hasil itu tanpa sedar makan harta haram. Sangat penting untuk kita ulurkan pusaka supaya nama arwah keluar dan jatuh turun milik kepada orang-orang yang telah dipersetujui. Jadi kalau dia dapat, tak ada masalah. Saya contoh yang saya berikan, contohnya kalau kebun durian tadi milik si suami tadi bila meninggal dunia, ayah kepada si mati tadi mengatakan dia nak ambil kebun durian, tetapi dia membayar tebusan kepada isteri dia, menantu dia, cucu dia, dan semua setuju, dan akhirnya harta tersebut dipersetujui untuk diturun milikkan kepada ayah pada si mati. Dah nama ayah dia. Jadi kalau ayah dia ambil durian tadi, jual dan makan hasilnya, itu memang hak dia. Kalau dia jemput cucu dia datang makan, dia bersedekah, dia dapat pahala. Tetapi kalau contohnya dia biarkan kebun durian tadi masih nama arwah anak dia, tetapi bila musim durian jatuh ni tadi, ambil durian, jual tepi jalan dan dapat hasil, berselfie, tiba-tiba cucu dia dekat Kuala Lumpur tengok, wah, atuk aku jual durian bukan main lagi, dapat duit. Tapi aku ni ada hak, tak bagi sikit pun. Bila cucu tadi sebut tak pasal-pasal si datuk ni tadi berdosa sebab makan harta haram. Itu satu kali. Yang lain kalau yang mungkin orang tak nampak ialah apabila sesuatu harta itu masih nama orang mati, dia tidak dapat demand harga pasaran. Saya kasih contoh. Di tepi jalan ada dua tanah. Satu nama tanah milik orang hidup seorang, satu lagi milik masih nama arwah. Rasa-rasanya kalau kita nak beli, kita nak pilih yang mana? Kita nak pilih harta yang pemilikannya jelas. Pemilikan yang nama arwah tu nak proses pembayar, nak dapatkan harga pasaran memang tak ada. Harganya akan jatuh. Kadang-kadang seorang pun tak berminat nak beli, maksudnya nilai dia kosong. Ini sama juga yang berlaku di Kampung Baru. Sama juga yang saya lihat banyak geran-geran di mana dalam geran tu dah ada 7 nama. Ada 4 orang tu dah meninggal dunia. Lepas tu waris dia nak jual tanah yang milik arwah mak dia. Rasa-rasa ada orang nak beli? Tak ada. Jadi kita tidak akan dapat harga pasaran, harga maksimal kalau keran tanah tadi bukan dalam keadaan yang cantik. Itu yang hakikatnya sekarang ni ada 1 juta geran tanah sebenarnya dalam keadaan tak cantik. Tidak dapat mencapai nilai maksimal, tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Itulah antara akibat yang ramai tidak faham, yang ramai tidak nampak pentingnya. Sebab apabila ia tidak dibuat dengan betul, tanah tadi tidak dapat diusahakan, pemilikannya tergantung, waris, proses kalau nak diuruskan kemudian akan menjadi lebih rumit. Tapi yang penting sekali, dia akan menambah risiko waris-waris termakan harta haram, dan dia juga akan menyebabkan harta tersebut tidak dapat mendapat nilai maksimal jika diurus niagakan. Jadi kalau kita dah tahu tu, tak ada sebab untuk kita melewat-lewatkan, tidak ada sebab untuk kita tidak menguruskan hartanah-hartanah ini, urusannya sehingga selesai, sehinggalah nama si mati keluar dan nama digantikan dengan nama orang yang masih hidup. Okey? Okey, baik. Terima kasih. Sekali lagi, Tuan Kamarul. Jelas apa tu, orang kata apa, huraiannya, apa tu, padat huraiannya, apa sebenarnya yang berlaku, yang impact ataupun kesan yang boleh terjadi dalam kes-kes yang
bila kita tangguh-tangguhkan, kita lewatkan ataupun kita tak buat pengurusan pusaka yang perlu kita buat terhadap harta pusaka ataupun harta-harta orang yang dah meninggal dunia. So kepada yang kat luar sana yang tak betul masih ada orang kata apa kes-kes macam ni, ada kes-kes yang mana betul harta masih lagi nama arwah ayah, masih lagi betul arwah betul atuk atau arwah nenek, cepat-cepat fikir macam mana nak menguruskan tu. Kalau kita dengar tadi ada dah bagi tahu dah apa impact dia kalau lama kan. Antaranya apa tu, kalau dah waris bertambah banyak ramai tu dia akan lagi rumit, dan jangan terkejut kalau kos dia berganda, berkali-kali ganda nak dibandingkan dengan kos kalau kita buat awal. Jauh beza dia. Dan orang kata apa tadi Tuan Kamaru pun dah jelaskan secara panjang lebar. Kata apa impact dia bila kita tak buat pengurusan ni. Kalau dari segi luarannya mungkin ada orang yang dia kata macam biarlah ekonomi terjejas ke apa ke tak boleh diuruskan apa semua tu, mungkin bagi setengah orang tak dia tak rasa apa sangat, tapi ada satu part yang bagi saya sangat-sangat penting sebab kepada kita orang Islam, kita nak mengelakkan termakan harta batil. Ini berapa ramai sebenarnya orang yang kat luar sana, Tuan Kamaru kata tadi, yang mungkin tak tahu ataupun tak ambil kisah pasal isu ni. Tapi sebenarnya pusaka yang tak diuruskan, tak dibahagikan haknya dengan baik, dengan jelas, ada possibility ataupun kemungkinan yang harta tu dimakan, yang kita makan tu mungkin harta batil. Kita makan hak orang. Itu. Tambah lagi kalau kata hak orang yang kita makan tu hak anak yatim. Lagilah. Cuba bayangkan benda tu. So kita dah tahu, kita dah dengar, kita kena ambil dah jadi tanggungjawab kepada kita untuk buat sesuatu, buat something nak elakkan benda ni terjadi. Okay, terima kasih Tuan Kamaru penjelasan tadi. Okey, baik. Saya saya rasa untuk hari ni, forum kita hari ni, kita menjawab soalan tentang apa itu bahana tanah orang mati ni. Okey, so kita masa kita pun dah banyak. So saya rasa saya nak mungkin ambil ruang sikit untuk menjawab soalan-soalan kat luar sana. Tapi sebelum tu Tuan Kamarul, soalan terakhir saya pada hari ni lah. Kita dah bercerita apa impact dia tak buat pengurusan pusaka apa semua ni, apa bahana-bahana dia lah yang boleh berlaku bila kita tak buat pengurusan pusaka ni. Dan kita juga dah ceritakan sikit apa tu realiti bila orang meninggal dunia ni macam mana, apa yang perlu dibuat. Dia ada proses-proses dia. So akhir soalan saya hari ni, minta daripada Tuan Kamaru sendiri kongsikan pengalaman Tuan Kamaru sendiri kepada orang ramai, sedikit nasihat lah kepada orang ramai. Kita nak nasihatkan orang yang dah mati, nak uruskan pusaka dia tak boleh lah, dia dah mati. So kita nak nasihatkan kepada yang hidup ni, ahli waris, dan juga kepada yang mereka-mereka yang menonton ni, untuk harta mereka ni sendiri. Kalau kata mereka meninggal macam mana, apa yang sepatutnya mereka buat. So, dan kepada waris pun apa yang mereka perlu buat nak menguruskan harta pusaka ni. Tak, Tuan Kamaru bagi sedikit pandangan atau nasihat lah kepada mereka di belah sana. Terima kasih Tuan. Okey, nasihat saya ni kepada dua pihak. Pertama, nasihat saya kepada orang yang ada harta. Okey, kita perlu mengambil iktibar daripada harta-harta yang bermasalah. Okey, kadang-kadang saya lihat ada orang jumpa saya, dia menceritakan harta tok nenek dia yang dah berpuluh-puluh tahun tak selesai, dia nak selesaikan. Saya kata susah hal. Kata macam inilah, ambil iktibar tuannya harta macam mana. Tapi dia tak nak peduli, dia dah tengok depan mata dia di mana harta tadi menjadi masalah, tetapi dia tidak mengambil iktibar untuk membuat sesuatu tentang hartanya. Nanti kalau dia mati akan jadi macam harta tok nenek. Apakah nasihat saya kepada orang yang ada harta sekarang yang masih hidup belum mati? Okey, simple je. Sediakan vaksin pusaka. 4 perkara. Kita ada harta, kita ada keluarga, kita ada hasrat, kita akan mati. Jadi oleh itu, semua orang sama tu. Semua orang ada harta, semua ada keluarga, semua orang ada hasrat. Harta tu nak dibuat macam mana, dan semua orang akan mati. Jadi perlu buat 4 perkara ni. Apakah 4 perkara tadi?
ahli keluarga atau apa akan dinamakan wasi. Sediakan juga sedikit tabungan untuk boleh digunakan oleh waris-waris kita nanti kalau kita mati untuk kos urus pusaka. Kalau kita tak siapkan kos, nanti waris kita berebut-rebut tak nak bayar. Okey, siapkan duit. Kat mana kita ada simpan duit tu? Sama ada tabung haji berpenama, kalau kita ada KWSP pun tak apa, kalau kita ada takaful hayat pun tak apa, duit itu tadi adalah dinamakan duit dana pantas. Di mana kalau kita mati, waris kita atau penama yang kita telah lantik akan dapat keluarkan duit tadi. Dia boleh gunakan duit itu salah satunya untuk sara hidup dia, untuk bayar hutang dan juga untuk kos berkaitan dengan urusan kemestian itu. Ketiganya, kita kata pada wasi yang kita lantik tadi, kalau aku tak ada, kau jangan memandai-mandai, kau cari orang pandai. Duit dah aku siapkan. Itu dia. Sebab simple je. Kalau kita tak pandai menjahit, jangan memandai nak jahit baju, tak jadi. Kalau kita tak pandai repair kereta, kita memandai-mandai nak repair kereta kita yang rosak, memang tak jadi. Jadi, kena dah hantar tukang jahit, kena dah hantar kereta kepada workshop. Kena bayar tak? Kena bayar. Tetapi sebenarnya lebih berbaloi daripada kita cuba buat sendiri, kadang-kadang jadi lebih mahal dan hasilnya tak seberapa. Jadi, nasihat saya adalah wasi, siapkan duit dan kata pada wasi tadi, jangan memandai-mandai cari orang pandai. Dan yang keempatnya, untuk memudahkan proses tadi diturun milik, diwariskan, perlu ada dokumentasi yang jelas, bertulis, bertarikh dan bersaksi. 4 perkara ni. Mudah sangat buat. Berapa harganya? RM280 pun boleh buat apa dinamakan mak ikatan. Murah sangat. Sekali bayar, tak payah bayar setahun, setiap bulan. Itu sajalah kos yang kita perlu keluarkan untuk memastikan kalau kita meninggal dunia, harta kita tidak akan jadi masalah. Itulah kos yang kita kena buat, itulah proses yang kita kena buat, dinamakan membuat menyediakan vaksin pusaka. Jadi ini ditujukan kepada semua yang masih hidup. Jangan tak buat. Kalau tak buat, kita dah lihat terlalu banyak masalahnya. Bukan mahal benar pun. Kadang-kadang yang nilai untuk kita nak buat vaksin pusaka tu, banyak perkara lain yang kita dah buat, belanja lebih besar, tapi tidak ada datangkan kebaikan pada kita lepas kita meninggal dunia. Jadi, jangan kedekut untuk menyediakan vaksin pusaka. Itu untuk pemilik harta yang masih hidup, ada harta, ada keluarga, ada hasrat dan akan mati. Nah, yang satu lagi saya tujukan kepada tuan-tuan yang telah pun menjadi waris. Maksudnya ada ahli keluarga tuan-tuan yang telah meninggal dunia, mungkin dia tak sempat menyediakan vaksin pusaka, tetapi dia meninggal dunia dan ada harta. Dan jika kita adalah salah seorang pewaris, ambil tanggungjawab untuk cepat-cepat mula. Kalau dah 15 tahun, cepat-cepat mula untuk selesaikan. Kalau baru meninggal minggu lepas, cepat-cepat mula untuk proses pusaka. Kalau kita tak pandai, cari orang yang pandai. Pusaka dah bantu banyak kes-kes pusaka, di mana waris dah jumpa kita, kita selesaikan. Sebab waris tu tak tahu macam mana nak selesaikan. Kena bayar? Memang kena bayar. Tetapi jangan kedekut nak bayar. Sebab kadang-kadang ianya lebih berbaloi. Contoh, kos urus pusaka 3,000. Kita kedekut nak bayar. Tapi akhirnya, kita duk kenuri berkali-kali, panggil setiap raya buat kenuri, waris-waris datang travel untuk berbincang pusaka. Pada perbincangan pusaka itu bergaduh-gaduh, daripada senyum menjadi masam, daripada dulu bergurau dah jadi bertengkar, tak campur lagi kos datang untuk berbincang. Lepas tu tiba-tiba dapat tarikh bicara, turun lagi dengan kos travel dia, tol dia, homestay-nya, makannya lagi, pergi bicara tak selesai berkali-kali. Cuba campurkan kos-kos itu, ianya akan menjadi tinggi. Itu belum lagi apabila dah tertangguh 15 tahun, tiba-tiba nak suruh kan, masa tu dah tak ada 3,000 dah. Saya pernah ada satu kes, sebab dah berlapis-lapis, kosnya meningkat kepada 150,000 untuk satu hartanah bernilai 5 juta. Akhirnya seorang waris pun tak ada duit nak keluarkan. Akhirnya ada seorang pembeli nak beli tanah tersebut, tetapi sorry bro, aku tak nak bayar 5 juta, aku bayar 2,5 juta, tapi yang kos 150,000 aku tolong bayarkan. Waris bersetuju. Secara tak langsung, waris-waris ini pada asalnya mempunyai harta yang bernilai 5 juta ikut harga pasaran, sebab mereka tak mampu untuk uruskan, tak mampu mengeluarkan kos 150,000. Jadi akhirnya mereka terpaksa menerima pampasan separuh daripada nilai sebenar harta tadi. Rugi tak?
Kalau ni hati kita jadi begitu. Jadi kena cepat mula, dapatkan khidmat pakar, jangan kedekut untuk bayar kos urus pusaka sebab sebenarnya itu akan menjimatkan. Sebab kadang-kadang kita ada hartanah bernilai 400,000. Apalah salahnya keluar kos 3,000 untuk supaya pemilikan kita jelas. Ini kita nak dapatkan tanah bernilai 400,000, nak keluarkan 10 sen pun kedekut. Kalau orang bisnes, aku keluar 3,000, aku dapat tanah. Kalau aku punya hak 1/2, aku dapat tanah bernilai 200,000. Itu ROI yang paling bagus. Kalau orang niaga, dia cari macam mana pun keluarkan duit supaya apa? Pemilikan tanah tadi jelas. Kalau selagi dia tidak keluarkan duit, pemilikan masih lagi nama arwah. Apa-apa boleh berlaku. Kalau contohnya, masih nama arwah, tiba-tiba kerajaan nak ambil alih tanah tadi, dia tengok nama arwah, kita waris, dia tak bagi kita. Dia ambil duit tu, letak kat Amanah Raya, itu pandai-pandailah waris tuntut. Masa tu barulah kita kelang kabut nak tuntut, apa saja kos yang dikenakan untuk menuntut itu, kita sanggup ditolak daripada nilai yang kita dapat pampasan tadi. Jadi, tuan-tuan dan puan, nasihat kepada para waris, cepat-cepat mula. Kalau waris ada 4 orang, biarlah kita jadi waris yang memulakan proses. Dan dapatkan khidmat pakar. Kalau waris-waris lain tak nak bayar, kita bayar, tak apa. Sebab kita nak selesaikan, kita nak dapat hak kita. Dan yang penting apabila kita melantik pakar, pakar itu akan membantu untuk membuka minda semua waris untuk bekerjasama dan untuk bermuafakat. Okey? Sebab apa? Kita kena, yang pakar tadi akan membuka minda semua waris untuk faham satu. Harta pusaka bukan harta yang kita dapat hasil titik peluh kita. Harta pusaka adalah titik peluh arwah tadi. Jadi tak perlulah nak berebut-rebut. Dan sebenarnya kebahagiaan kita untuk kesesahan hidup dan kesinambungan hidup kita sepatutnya datang daripada hasil titik peluh kita. Bukan berharap pada harta pusaka yang kita nak terima. Kadang-kadang orang ni, dia nak senang hidup sebab dia nak berharapkan dapat harta pusaka. Itu sebab yang dia berebut macam nak gila. Jadi kita kena faham, harta pusaka bukan titik peluh kita. Titik peluh arwah tu. Kita dapat hak sebab kita ada pertalian darah. Tak perlulah kita berebut. Kalau kita tak ada keperluan, boleh kita lepaskan hak kepada siapa yang perlu. Dan lagi satu, janganlah kita berharap, tak dapat harta pusaka ni aku hidup merana. Tak. Kita hidup di dunia ini patutnya berlandaskan kepada usaha kita sendiri. Janganlah berharap untuk bahagia atas harta pusaka yang kita akan terima. Itu yang menyebabkan kadang yang menjadi pergaduhan sebab masing-masing nak berebutkan harta pusaka sebab dia nak senang hidup. Jadi itulah nasihat saya, bila kita dah ada minda itu, merdekakan minda kita dan hati kita daripada budaya-budaya yang lama kepada satu budaya yang mana harta pusaka itu perlu diuruskan untuk manfaat arwah dan manfaat perpanjangan waris-waris. Bukan untuk direbuti, bukan untuk berebut harta pusaka. Itu nasihat saya. Okey, baik. Terima kasih Tuan Kamarul. Panjang lebar apa tu nasihat tu kepada yang masih hidup nak merancang harta-harta yang kita ada, yang ada hasrat, yang dah ditelaskan oleh Tuan Kamarul, ada vaksinnya, ada orang kata apa, kaedah-kaedahnya yang kita buat, yang kita boleh buat untuk pastikan tak berlaku apa yang kita sedang bincang hari ini ni. Impact dia, kesan dia daripada harta pusaka kita nanti bila kita meninggal. Dan seterusnya kepada waris. Dia kena jelas, pengurusan pusaka ada kos. Dia ada apa, stage-stage yang perlu dilakukan, ada prosedur yang perlu dibuat, dan prosedur ini ada kos. Dan kos dia tu kalau kita kena dengan caranya, kena dengan tempatnya, bertanya pada orang yang betul, tak mahal pun. Berbaloi. Tapi kalau tak kena caranya, tambah-tambah yang buat sendiri, berulang-ulang kali buat, itu mungkin lebih tinggi, dan bukan lebih tinggi, berkali ganda lebih tinggi kos dia daripada kos yang mungkin kalau kata dibuat secara baik, kos yang dikenakan lah. Itu saya harap nasihat yang disampaikan oleh Tuan Kamarul Azman hari ini dapat diterima oleh semua, dapat dan lebih penting lagi, buat sesuatu. Bila dah dengar nasihat ni, janganlah biar je, buat sesuatu untuk diri sendiri
Dan kalau untuk waris, untuk selesaikan betul urusan pusaka arwah yang yang ada pertalian dengan kita ni. Dan jangan malu, jangan segan untuk ataupun jangan takut untuk jadi orang yang memulakan proses. Sebab kita nak selesaikan pengurusan tu, sebab kita tahu mungkin dalam ahli keluarga kita yang ada maklumat, yang dapat maklumat hari ni join live bersama kita, dengar-dengar oh ya ada ni arwah ayah pun tak diuruskan lagi. So kita jangan malu, jangan segan, jangan takut nak memulakan proses. Biar kita yang jadi orang yang memulakan proses. Yang penting selesai pengurusan pusaka tu, itu yang terbaik. Okey, baik, terima kasih Tuan Kamarul. Saya rasa itu saja soalan saya pada hari ini. Dan saya kira kita pun menjawab soalan kita untuk topik kita pada hari ini. Kita nak jelaskan kepada orang ramai ada sesuatu, ada isu yang berlaku kat luar sana berkenaan dengan harta pusaka orang mati ni. Tapi Tuan Kamarul, sebelum kita tamatkan sesi pada hari ini, saya rasa saya nak menjawablah soalan. Mungkin ada 1-2 soalan daripada yang menonton bersama kita yang tinggalkan soalan di ruang komen untuk mungkin Tuan boleh kongsikan sikit nasihat ataupun jawapan kepada soalan mereka ni. Boleh Tuan? Okey, saya nak baca soalan daripada Tuan Habibi Mustafa. Si mati meninggalkan tanah harta tetapi ada salah satu waris berkeras tak nak bagikan kepada waris yang lain sebabkan tamak kerana membolot makan harta si mati seorang. Adakah mempunyai solusi? Okey, ini selalu berlaku sebab kesilapfahaman. Selalunya banyak kes-kes pusaka tidak dapat diselesaikan sebab seorang daripada waris yang berhak keras kepala. So dia tanya, selalu dia tanya, saya dia kata simple lah. Contoh macam parlimen. Dalam parlimen, kita akan luluskan undang-undang apabila ada majoriti. Jadi sekarang ni, untuk kes-kes seperti ini, bawa kami, biarlah kami, jangan harapkan dia angkat di kalangan waris cuba berbincang-bincang untuk berbincang. Tak selesai. Untuk kes begini, somebody keluarkan duit, lantik seorang kaunselor akan datang, ceritakan. Memang akan berlaku di mana ada seorang tu keras kepala. Tapi kami pandailah nak sekolahkan, kata tuan ni hanya 1/8, 7/8 dah setuju nak buat macam ni. Tuan tak boleh nak bangkang. Jadi ini macam parlimen. Macam parlimen, majoriti menang. Jadi kita nak tekankan kepada yang si minoriti tadi, kalau kau berkeras, kami boleh proceed saja. Tapi janganlah waris yang bercerita tu, memang akan jadi gaduh besar. Biarlah orang ketiga macam kami yang tolong sekolahkan waris-waris yang keras kepala. Banyak kes-kes begini, akhirnya waris yang keras kepala terpaksa angguk dan akur. Jadi untuk kes yang ini saya cadangkan jumpa wakil Mahpusaka, buka fail RM50 saja untuk kami dapatkan fakta kes untuk kami mulakan proses. InsyaAllah sama-sama berdoa kes-kes begini kita dapat selesaikan. Dah banyak kes begini kita selesaikan, tetapi memerlukan salah seorang waris membuka proses dan akhirnya kami bantu. Jangan lupa hubungi kami untuk buka fail. Soalan kedua daripada Zuhaisna Kon Umar. Arwah meninggal seorang isteri, anak lelaki, ibu dan seorang bekas isteri. Meninggalkan 2 buah rumah. Kedua-dua buah rumah itu adalah nama bekas isteri untuk setengah bahagian dan diduduki. Okey. Saya suka menjawab sebab kita perlukan fakta. Untuk kes begini, sama juga nasihat saya, hubungi Pembina Mahpusaka, beri fakta kes, buka file dan beri fakta kes dan kami perlu kaji. Dan kami nasihatkan, dengan fakta kes sajalah kami boleh lihat, kami akan tengok siapa yang berhak, kami nak tahu dia bercerai bila dan sebagainya untuk pastikan. Apa saja harta pusaka, dia ada proses-prosesnya. Jadi kita nampak faktanya, kita lihat prosesnya, dia timing-timingnya, maka kita boleh beri analisa yang tepat bagaimana untuk memuluskan. Yang penting, setiap kematian yang meninggalkan harta perlu dimulakan proses urus pusaka. Dan proses urus pusaka ni perlu dimulakan antaranya oleh waris. Waris adalah punya hak pertama untuk memulakan. Kalau waris tak memulakan, maka si pemegang cagaran, contohnya bank, boleh memulakan. Jadi jangan tunggu sampai bank mulakan ataupun orang yang memberi tanah mulakan. Kalau kita berpeluang untuk memulakan proses, salah seorang daripada waris
mulakan proses. Jangan nak tunggu dapat mufakat 100%. Akhirnya tak bergerak langsung ya. Okey. Ada soalan lain? Okey. Itu saja. Rasa untuk soalan kita pada hari ini. Alright. Okey. Okay, terima kasih kepada bertanya. Dah dapat sedikit nasihat apa tu daripada Tuan Kamarul sendiri. Ada cara dia, ada solusi dia. Apa yang perlu dibuat, boleh hubungi perunding-perunding malapustaka, minta buka file, bagi fakta kes kepada mereka untuk kita kaji. Macam mana cara terbaik untuk uruskan. Macam soalan daripada Tuan Habibi Mustafa tadi pun, ada sebenarnya kaedah yang kita boleh buat yang tak perlu pun pergi sampai ke proses undang-undang. Kenapa bagi saya dalam kalangan ahli keluarga ni kurang berminat atau kurang menggalakkan kita buat tindakan undang-undang, sebab kita kalau boleh dalam pengurusan pusaka ni kita tak nak jadi punca bergaduh ataupun punca pengurusannya selesai tapi perbalahan tu berpanjangan. Kadang sampai dah nak sampai meninggal dunia pun tak bermaafan lah. Itu yang kita paling tak nak lah, sebab kita kalau boleh pengurusan pusaka ni kita nak buat dalam keadaan harmoni dan punca pengurusan pusaka itu sendiri menjadi punca kepada bertambahnya kasih sayang. Itu yang kita nak. So ada cara dia, ada kaedah dia yang kita tak perlu pergi ke undang-undang dulu, kita buat kaunseling pusaka kita namakan. Dan insyaAllah kami di Malapustaka boleh bantu. Hubungi perunding-perunding Malapustaka yang anda kenal dan maklumkan kepada mereka apa yang nak buat, buka file untuk pusaka, dan insyaAllah kita cuba bantu yang terbaik, dan kita akan hantar kaunselor kita untuk bantu. Okey. Baik, setakat itu saja saya rasa soalan kita pada hari ini. Berkenaan dengan tajuk kita hari ini, Bahana Tanah Orang Mati. Orang kata sesi forum Jumaat kita yang edisi ke-6 ni. Saya nak ucapkan terima kasih kepada ahli panel kita, Tuan Kamarul Azman, sebab sudi luangkan masa hari ini berkongsi pengalaman, berkongsi pendapat, berkongsi nasihat kepada orang ramai kat luar sana. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Okey. Sebelum kita tamatkan, sekali lagi kepada yang baru menonton, tak sempat nak catch up daripada awal tadi, tak sempat nak bersama dengan kita, baru nak menonton, selepas ni sesi live ni akan ada di dalam FB malapustaka.info ni. Boleh tonton semula dan juga boleh kongsikan kepada orang ramai kat luar sana yang mungkin ada masalah ni, ataupun kalau tak ada pun mungkin kita tak tahu mereka ni ada masalah ni, so kongsikan kepada mereka, dan insyaAllah boleh bagi manfaat kepada lebih ramai lah orang yang menonton sesi ni. Dan sekiranya ada perunding-perunding kami yang menjemput anda untuk bersama kita pada hari ini dan ada persoalan-persoalan, boleh tanya terus kepada mereka macam mana nak buat, apa yang perlu dilakukan, apa yang nak dibuat bila kalau ada harta-harta pusaka masih lagi terbeku ni, macam mana nak buat. InsyaAllah saya percaya perunding-perunding kami kat luar sana tu boleh membantu anda, dan kalau kata ada rezeki, dipermudahkan semua, senang je sebenarnya prosesnya nak diuruskan. Yang penting kena berani untuk bertanya, jangan segan nak buka mulut, dan jangan takut nak, macam Tuan Kamarul kata, nak keluarkan kos, jangan kedekut. Setakat itu saja pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada ahli panel kita, Tuan Kamarul Azman, dan insyaAllah kita akan bersama lagi pada sesi forum Jumaat yang akan datang. InsyaAllah kita akan bawa topik yang lain pula, dan semoga kita dapat bersama lagi lah pada sesi akan datang. So saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.